Hai, Assalamualaikum. Umi cuba keluar balik tadi masuk. So, minta maaf pada yang dah masuk sebab ada notification tak nampak kan. So, tak try komen. Okay. Hai, Assalamualaikum. Okay, hari ni Umi nak kongsi. Okay, dalam masa 15 minit sahaja Umi nak kongsi tajuk tips doa mahbul. Macam mana tu? Okay. Umi tunggu sekejap berapa orang masuk dan Umi akan start. Okay. Hari ni Umi nak share apa maksud doa. Okay. Adab berdoa. Okay. Masa bila nak doa dan cara Allah mahbulkan. Okay. So sementara tunggu tu Umi take note sikit. Okay. Dan siapa yang masuk tu boleh say hi. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Okay. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih pada yang tonton. Boleh share video ni. So Umi masuk beberapa perkara tentang berdoa ni. Hai, Assalamualaikum. Boleh share video ni. Siapa yang masuk boleh komen. Okay. Dan minta maaf, kemungkinan besar Umi tak dapat juga tengok komen-komen. Okay. So kita kena faham bila kita berdoa ni, doa ni sebenarnya adalah satu ibadah. Tanda kita percaya dekat Allah. Okay. Tanda kita bergantung harap ke Allah. Dan doa ni sebenarnya satu ibadah lah, pahala. Pahala pada kita. Okey. Tapi kita kena jaga adab berdoa. Kita kena tahu waktu bila mahbul doa. Okey. Dan cara mahbul tu bagaimana. Okey. So boleh dengar suara Umi, harap boleh dengar suara Umi. Okey. So macam mana? Okey. Kita masuk dulu waktu berdoa. Okey. Waktu berdoa yang paling afdal adalah waktu maksud dia mudah dimahbulkan adalah waktu kita tenang. Waalaikumsalam. Terima kasih Farah sebab komen, sebab baru nampak komen orang kan. Okey. So waktu yang paling bagus bila kita nak berdoa adalah waktu yang kita tenang. So sebelum kita berdoa, pertama sekali kita kena buat pernafasan bertenang. Okey, macam ni buat pernafasan bertenang tu adalah buat pernafasan fitrah. Okey, pernafasan fitrah ni kita tarik nafas ikut hidung, kita lepas ikut mulut. Okey. Macam ni. Dan kita pastikan masa kita tarik nafas tu perut kita kembung dan masa kita lepas nafas perut kita kempes. Sebab kalau kata kita belajar tentang teknik hujan rezeki, teknik-teknik dekat luar sana kan, banyak coach-coach yang akan terangkan tentang kenapa pentingnya untuk kita berada dalam keadaan arus alfa. Alfa ni lah maksud dia tenang. Waktu tenang. Okay. So cuba kita test. Okay. Cuba kita test. Untuk test ni, untuk orang yang tak pernah buat teknik fitrah ni, kita kena baring. Kita kena tengok masa kita tarik nafas tu perut kita kembang atau kempes. Kalau perut kita kempes, cara pernafasan kita adalah salah dan kita duduk dalam keadaan beta. Beta ni bukan tenang. Dia logik sahaja. Sebab doa yang Allah nak mahbulkan ni, benda yang kita nak minta ni kemungkinan tak logik di akal kita. Tak logik pun nak capai. So kita kena first belajar untuk bernafas secara fitrah. Okay? Bernafas secara fitrah. Kadang-kadang kita tahu tapi kita lupa. So kadang-kadang bila Umi kongsi ni, saya tahu dah tapi memperingatilah. So bila kita bernafas tu, bukan dada yang bergerak. Bila seorang yang bernafas, dada dia bergerak, bau dia bergerak, dia berada keadaan stres. So penting untuk kita duduk dalam keadaan tenang. So tarik nafas dan kita kena sedar apa yang kita doa tu. Kadang-kadang kita ni doa kalut-kalut kan. Kita pentingkan benda lain lagi daripada kita doa tanpa sedar, tanpa kesedaran, tak present. Kita duduk dalam keadaan doa tu tapi duk fikir benda lain. Macam ni nak mahbul tu kan. So pastikan kita dalam keadaan sedar yang kita berdoa. Okey. Waktu-waktu yang paling bagus berdoa adalah antara dia adalah waktu tahajud. Okey, waktu tahajud. Sebab apa? Tahajud ni dah tenang. Suasana tenang, tak ada orang sibuk lagi. Sebab tu bagusnya bila kita berdoa di waktu tahajud. Dan saranan Umi adalah
Kalau kata kita ada doa yang kita nak sangat Allah makbulkan, kita doa 7 hari berturut-turut pada waktu tahajud. Waktu tu adalah insya-Allah ada banyak perkongsian yang Umi pernah kongsi macam mana doa tu dimahbulkan dalam keadaan yang sangat magic, dan apa yang Umi minta tu dia sangat-sangat amazing lah. Sebab Umi pernah minta, Umi nak duduk satu rumah sewa yang harga macam ni, nak rumah macam ni, nak macam ni, macam ni, 7 hari berturut-turut Umi buat, dan alhamdulillah Allah mahbulkan dalam keadaan yang bila kita pergi, kita tak perasan, dan bila dah masuk dalam rumah tu baru, ya Allah, semua yang aku minta aku dapat. Kan? So, waktu tahajud, waktu tu adalah keadaan yang tenang. Waktu mana lagi yang bagusnya berdoa adalah waktu hujan lebat. Waktu tu tenang kan, bila hujan kita rasa tenang. Okay? Waktu bersin, waktu bersin ni kenapa mahbul? Sebab secara saintifiknya lah kan, masa kita bersin tu sebenarnya kita dimatikan seketika. Dimatikan seketika. Dan waktu lepas bersin tu, mintalah yang besar-besar. Mintalah yang besar-besar. Tak kisahlah kita nak minta syurga ke, mungkin kita ada impian yang besar, haji ke apa semua, kita minta waktu kita bersin, lepas kita bersin tu. Okay. Waktu kita rasa waktu terharu, maksudnya katakanlah kita bahagiakan seseorang, kita bagikan hadiah pada seseorang, kita bahagiakan seseorang, dia rasa terharu. Terharu ni adalah rasa syukur kan, rasa syukur. Masa tu minta. Contohlah kita ada orang yang dia teringin nak ada anak. Okay, dia teringin nak ada anak, nak ada zuriat kan. Bila kita bagi, contoh kan, kita jamu orang makan ke, kita bisik kat dia, doakanlah saya untuk dapat cahaya mata. Masa tu, waktu orang rasa macam bestnya, masa tu lah antara doa yang termahbul. Okay. Waktu seterusnya adalah waktu kalau dah berkahwin lah, waktu bersama. Mungkin kalau dengan macam tak patut share, bagi saya ini adalah ilmu. Terima kasih Halila Shah kan. Okay. Waktu bersama suami tu waktu rela merelakan. Waktu tu mintalah doa. Bagi tahu juga suami apa kita punya impian. Supaya doa tu ada doa bersama. Kalau kata nak zuriat, waktu tu adalah kalau boleh suami dan isteri itu membayangkan perkara yang sama. Maksud dia nak zuriat tu laki, boy ke girl, kan, macam mana rupa dia. Okay. Sebab Umi ni 4 tahun lebih menunggu cahaya mata. Antara yang Umi buat adalah sebelum tidur Umi cakap dengan suami, suami cakap dengan Umi, dan Umi cakap dengan Umi, tanya yang dapat baby comel 4 tahun lebih. Lepas 4 tahun tu baru kita dapat ilmu tu, dan alhamdulillah tidur dalam keadaan gembira sebab suami cakap macam tu, terima kasih. Dah bayang ada baby, dan tak lama selepas tu Allah kurniakan cahaya mata buat kami. 5 tahun. 5 tahun nanti kan. Okay, sebelum tidur, bangun tidur, sebab masa tu kita dalam keadaan alfa mamai. Waktu tu mudah untuk kita masukkan saranan-saranan kat dalam minda bawah sedar kita. Doa. Sebab tu orang sebelum tidur jangan fikir benda sedih. Bangun tidur jangan fikir perkara sedih. Semalam ada orang buat kat aku benda sedih. Kan, jangan. Sebab waktu tu adalah waktu mahbul doa. Waktu kita kena panjatkan kesyukuran. Sebutlah benda-benda best yang berlaku pada hari tu. Ya Allah, terima kasih hari ni ada orang beli barang dengan aku. Ya Allah, terima kasih hari ni anak-anak aku sihat. Okay, suami aku cakap I love you kat aku. Ya Allah, terima kasih hari ni aku beli barang dapur penuh peti ais. Sedangkan dekat luar sana ada yang Allah uji dengan keuangan yang tak cukup. So waktu tu lah kita, waktu sebelum tidur dan bangun tidur. Okay. Tu antara waktu-waktu dia. Mungkin ada lagi yang korang tahu, boleh teruskan. Itu adalah masa berdoa yang cepat dimahbulkan. Dan satu lagi yang Umi nak kongsi adalah waktu bila berdoa tu mahbul cepat. Okay. Waktu bila berdoa tu mahbul cepat. Adalah waktu di saat kita diuji dengan rasa sedih. Sebab apa, Kim? Contohlah, Allah bagi satu ujian kat kita. Macam Umi, orang bisnes, katalah Allah uji, tiba-tiba ejen Umi tak nak buat bisnes, tarik diri. Okay, mungkin sebagai seorang leader, okay, mungkin sebagai seorang leader kita ada rasa sedih. Kita akan ada rasa sedih. Okay, waktu itulah kita berdoa, kita change. Okay, macam mana kita nak
nak doa tu, okey, selalu Umi sarankan untuk guna formula TAAK. TAAK, terima dulu. T yang pertama adalah terima. Ya Allah, ya Tuhanku, tadi ejen aku cakap dia nak tarik diri dari bisnes. Ya Allah, talk to Allah. Talk to Allah. Ya Allah, akui sebagai manusia. Yang kedua adalah aku. Ya Allah, sebagai manusia, sebagai seorang leader, aku sedih sebab aku dah bagi kat dia ilmu banyak. Aku dah coaching dia. Aku dah bantu apa-apa yang patut. Tapi akhirnya dengan ketidakberdayaan aku ni dia tarik diri. Ya Allah, okey, alirkan. Kalau boleh nangis, nangis. Kalau boleh tulis, tulis. Buang. Dia cakap kat Allah, cakap, ya Allah, kembalikanlah perasaan, ambillah balik perasaan sedih ni. Ya Allah, gantikan yang lebih baik. Gantikan aku, tim aku yang lebih besar, sil aku yang lebih dahsyat. Permudahkan segala urusanku. Jadikanlah rezeki aku mengalir deras. Contohlah doa yang besar-besar. Waktu tu kita, Allah ni maha pengasih dan maha penyayang. Waktu yang kita redha tu, sebenarnya Allah tengah bagi kat kita. Allah sebenarnya nak mudah ke urusan kita. Mungkin kalaulah ejen tu masih berada dalam kita, mungkin kita akan adalah perkara-perkara yang menyusahkan kita mungkin. Dan mungkin Allah nak bagi yang lebih baik untuk kita. Jadi benda pertama adalah redha. Lepas tu terus doa. Ataupun orang sakit ke hati kita, kan? Umi sebenarnya ejen tarik diri. Umi sebenarnya dah tak ada perasaan sedih. Tak adalah rasa sedih sebab Umi pernah Allah hancurkan hati sehancur-hancurnya. Jadi bila kita dah buat bisnes 10 tahun, ejen tarik diri bukan sebagai satu isu. It's okay, Allah akan ganti baik-baik. Tapi talk tu juga tu Allah. Ya Allah, gantikan yang lebih besar, gantikan yang lebih baik. Ya Allah, gantikan aku tim yang sangat kukuh. Contoh, kita guna waktu tu untuk berdoa. Okey, waktu orang sakitkan hati kita. Bila orang sakitkan hati kita, kita rasa sedih kan. Contohlah ada orang bagi tahu, orang bagi tahu kat kita, kata dia tu sekian-sekian fitnah kita. Contoh, kita jangan doa kat dia. Boleh doa, tapi ini perkara lain lah. Okay? Mendoakan orang lain tu perkara lain. Tapi katakanlah kita dah dapat berita tu, jangan doa macam ni. Ya Allah, ubahlah dia. Tak perlu. Sebab masa kita sedih tu, masa tu kita gunakan minta apa yang kita nak. Nak Velfire, nak rumah besar, nak jadi jutawan. Minta waktu tu. Kan? Ya Allah, ubahkanlah perangai dia. Buat apa? Kan? Kita tak boleh ubah dia. Memang Allah yang, kita tak payah duk gaduh nak ubah dia. Dia memang macam tu. Dan dia adalah watak yang Allah hadirkan sebagai satu ujian. Balutan hadiah buat kita. Balutan hadiah ni maksud apa? Kan, kalau siapa yang jual seka mungkin tahu, Umi dah cakap banyak kali. Balutan hadiah ni adalah sebagai satu ujian. Dalam dia ada hadiah. Bila kita boleh lalui ujian tu, Allah nak bagi hadiah. Balutan tu kita tak perlu. Kita dapat balutan, kita buang. Kan? Kita buang. Macam kita dapat gula-gula, kita buang balutan tu sebab kita tak perlukan. Macam tu ujian, kita tak perlukan. Tapi sebenarnya untuk Allah naikkan darjat, untuk Allah makbulkan doa. So bila kita diterima ujian, tak payah doa untuk dia ubah perangai dia. Doa supaya kita dapat sesuatu yang kita nak. Kita nak jadi jutawan macam Ustaz Abid Liu, memberi pada umat, memberi manfaat. Okey, kita doa. Okey, jangan duk bawa kesedihan tu. Okay, kita guna konsep TAAK. Ataupun kalau dalam hujan rezeki, dia orang guna tersenyum. Senyum dulu, terima dulu. Lepas tu mintalah apa yang besar-besar yang Allah nak bagi. Okay, itu waktu kita nak doa. Okay, dan mendoakan orang lain. Okay, mendoakan orang lain, kita doa jiran kita ke, doa yang orang tak tahu pun kita doa kat dia. Macam contoh kita tengok kawan Facebook kita cerita benda sedih kan, diuji, dibuang, doa kat dia macam mana kita nak. Contoh, ya Allah Tuhanku, kurniakanlah dia ni Nurul Atikah Khairi, Muhammad Yusri, Nia Cendana. Ya Allah, sebab tu kena guna nama betul orang doa kita. Okey, siapa lagi ni? Ara Nasir, Helila Shah. Ya Allah Tuhanku, Kak Merdu, Asma Nasaruddin, Zuruai, Farah, Intan Nur Nabila. Okey, ya Allah Tuhanku, kurniakan mereka ni syurga. Ya Allah, permudahkan urusan mereka. Ya Allah, limpahkan rezeki mereka. Ya Allah, kayakan hidup mereka. Ya Allah, jadikan mereka jutawan dermawan. Ya Allah, jadikan mereka manusia bermanfaat, jutawan dunia dan akhirat. Amin. Okey, bila kita doakan orang, rasa sebab tu ada, malaikat akan angkat doa yang sama untuk kita. Lebih baik tak tahu yang ni, tahu, it's okay. Kalau kata waktu kita tak live, tak tahu kan, orang tak tahu, kita doa, malaikat akan angkat doa itu untuk kita. Kerana doa malaikat ni tak
malaikat ni tak ada dosa. Malaikat ni tak ada dosa. Kita ada dosa, kita ada banyak dosa. Kadang-kadang terlintas perkara buruk, kadang-kadang terlintas apa macam syakwa sangka. Tu semua dosa, kan? Bisik-bisikkan syaitan, kadang-kadang terbuka aurat, tersombong kan, contohlah, terkata, terngumpat semualah, Jadi kita ada banyak dosa yang jadi penghalang untuk sampai doa kita. Tapi kalau malaikat angkat, insya-Allah doa tu makbul. Jadi ada bangun pagi tu doakan 10 orang yang kita nampak. 10 orang, tak kisahlah tepi jalan ke apa. Doa yang sama apa kita nak. Kita nak syurga, minta ke orang juga. Kita nak kaya, kita minta ke orang juga. Okey. Okey. Boleh. Okey. So cara berdoa, okey, adab kita berdoa, kan? Okey, macam tadi Umi cakap, adab kita berdoa, kita sedar yang kita nak doa. Kadang-kadang kita doa ni, macam kita doa selepas solat, kita doa ni dah macam benda tu dah macam dah hafal tanpa kita sedar. Kita tak sedar pun kita doa. Tak boleh. Okey, doa ni, okey, macam Umi cakap tadi, betul Ruhaida, okey. Yasha, okey. Waktu kita berdoa tu, kita tarik nafas bertenang, buat pernafasan tenang 2-3 kali, kita tarik lepas. Okey. Kemudiannya baru kita berdoa, baru kita nak minta. Macam mana tips, step dia? Yang pertama adalah kita puji Allah dulu. Kita puji, sebab tu kalau macam lepas solat tu, seeloknya kita buatlah zikir dulu. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, contohlah. Lepas tu puji doa, puji-pujian tiada Tuhan selain Allah, la haula wala quwwata illa billah, tiada daya upaya aku hamba ya Allah. Okey, puji Allah, guna asma-asma Allah. Contoh kalau kita nak kaya, kita bacalah ya Qani, ya Mu'ni, ya Fatah, ya Razak. Kita nak sihat tubuh badan, ya Salam, kan? Guna nak benda-benda besar, ya Zal Jalali wal Ikram, puji Allah, guna nama asma Allah. Okey, kita syukur dulu apa yang kita dapat. Kadang kita ni, okey, sorry minum air sikit Sat. Okey, kita syukur benda yang kita pernah dapat. Contoh walaupun sekecil-kecil perkara, ya Allah, semalam aku dapat makan chicken chop sedap, ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Kan bagi ada rasa perasaan syukur yang tertinggi. Syukur ni kita kena latih otot kita. Permulaan kita rasa macam tak ada perasaan, lama-lama buat dapat makan sedap pun rasa seronok. Orang belanja kari pak 3 biji pun rasa best. Dan perasaan best, rasa syukur tu akan Allah tingkatkan lagi dengan beri, menyebabkan kita akan syukur yang lebih-lebih besar. Mengaku kita lemah, okey, benda ni ada yang kata tak boleh buat. Tapi sebagai seorang hamba, kita ni hamba tau, hamba hina. Lahir pun daripada tempat saluran kencing. Hina kita ni, tapi tak mengaku. Kita tak nak mengaku yang kita ni hina. Depan manusia jangan mengaku hina. Depan Allah kita mengakulah kita ni kedih. Ya Allah, ya Tuhanku, aku hina ya Allah, aku kedih ya Allah, aku tak mampu ya Allah, bantu aku ya Allah, tanpa pertolonganmu aku tak mampu nak capai apa yang aku nak ni ya Allah. Tapi dengan kekuasaanmu ya Allah, segala yang susah akan jadi mudah, segala yang sulit akan dipermudahkan. Okey, minta dengan rasa kedih, rendah diri, hina. Okey, yang ni ada cakap tak boleh. Buatlah, cuba buat. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tak ada daya aku sebagai seorang hamba ya Allah. Okey? Dan minta ni kita kena percaya ya Allah mahbulkan. Masalah ni kita minta, kita tak percaya pun Allah boleh mahbulkan. Contoh minta kaya tapi macam tak percaya. Minta apa lagi minta apalah tak percaya, tak boleh lah. Kita tak percaya tu tak percaya kat siapa? Kita minta ni, kita minta kat Allah. Jadi kita punya kepercayaan tu kena 100% yang kita percaya. Tapi kita kena tahu bahawa Allah mahbulkan tu dalam pelbagai bentuk, bukan saja apa yang kita minta. Contoh okey, terima kasih Kak Rus Haida yang tulis balik. Semoga Allah permudahkan urusan, dilimpahkan rezeki, masuk syurga tanpa hisap. Amin. Okey, okey, cara Allah mahbul ni sama ada, yang pertama adalah Allah mahbul terus. Okey, mahbul terus. Yang kedua adalah
Allah tak makbul, tapi Allah tukarkan doa kita kepada dosa yang kita banyak berlambak tak perasan. Kan Allah tukar kepada dosa-dosa kita, dan dosa inilah yang menyebabkan sekatan-sekatan rezeki. Okey, Allah tangguhkan dengan syurga. Dia tak bagi waktu sekarang. Contoh minta anak tak dapat, contohlah sampai menopause tak dapat anak. Tapi Allah dah janji dekat syurga nanti, confirm lah masuk syurga kalau macam tu kan. Allah janji dekat syurga nanti kita nak anak macam mana, bentuk macam mana, rupa macam mana, semua Allah boleh bagi. Okey. Dan yang keempat, Allah tukarkan kepada benda yang sepatutnya. Okey, kita bagi contoh macam ni. Kita ni sebagai seorang ibu, sebagai seorang ibu, kita ni rasa sayang kat anak kita. Tapi Allah tu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Yang tu kita kena yakin. So kalau lah kata anak kita umur 5 tahun tiba-tiba minta 1,000 kat kita, secara logiknya apa yang kita kata kat anak kita? Kita bagi ke? Kita memang tak akan bagi. Tapi mungkin kita simpan 1,000 tu kat dalam dia punya account, SSBN ke, tak kisahlah apa benda kan. Korang lagi pandai kan, Prudential ke apa benda lah kita simpan duit 1,000 tu supaya mungkin nak guna waktu dia belajar nanti, mungkin tingkatan 1 nanti nak guna masuk asrama, contoh So kita tangguh, bukan kita tak bagi. Sebab apa? 1,000 bagi kat duit kat anak kita umur 5 tahun sekarang, jadi apa? Masuk longkang mungkin, tak jadi apa kita tak tahu kan. So sebab apa kita tak bagi? Sebagai seorang ibu waras ni, kita tak bagi sebab ada sebab. Jadi tapi kita tangguh. Minta iPhone contoh, kalau lah kaya sangat, tapi kita bagi ke umur 5 tahun? Contohlah kalau kata tidak diperlukan, dia tak boleh kontrol, sebenarnya dia akan membinasakan dia balik. Jadi kita bagi, tapi mungkin dalam satu jangka masa yang mungkin dia dah boleh handle benda tu. Dia dah pandai guna, kan, dia dah bijak untuk guna. Contoh, macam tu juga dengan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah tak bagi bukan sebab Allah tak mampu nak bagi, sebab duit RM1 dengan duit RM1 adalah sama mudah Allah nak bagi, sebab dia Allah. Dia Tuhan kita. Dia boleh menciptakan bulan, dia boleh menciptakan matahari, dia boleh menciptakan bumi ini. Manikan RM1, tak ada apa pun. Kalau lah ditakdirkan Allah minta ke tangan kita ni, jari ni saya nak 2 jari. Boleh tak? Boleh tak? Kak Suhaida, terima kasih Kak Suhaida. Minta jari. Boleh tak bagi jari kat saya bagi RM1? Pasti kita tak bagi. Ataupun minta sebelah mata. Nak mata awak, boleh tak nak mata awak ni? Nak mata awak ni, ni mata. Boleh tak nak mata? Betapa berharganya nilai mata kita ni kan? RM1 bukan tukaran dia. RM1 bukan tukaran dia. Allah boleh bagi kat kita. Kita tak pernah minta pun nak mata, tapi Allah bagi. Ini kan duit. Allah boleh bagi dengan macam-macam cara. Tapi percaya tak kita boleh dapat? Doa. Allah nak bagi, macam mana cara, terpulanglah pada dia. Sebab dia Allah, dia Tuhan. Okey. Jadi boleh bagi love sikit kat Umi. Boleh bagi love sikit, baru semangat kan. Jadi tadi Umi kongsi adab berdoa, masa berdoa, dan cara Allah mahbulkan doa. Kan? Semoga ada manfaat. Semoga ada manfaat. Jadi bila kita tahu dah yang doa kita ni semua mahbul, tapi macam mana, terima kasih sebab bagi love, macam mana Allah nak mahbul tu terpulang pada Allah. Betul tak? Okey. Dan kita kena sebagai manusia, sebagai hamba, manusia hina ni, jagalah adab-adab kita berdoa. Puji, syukur. Tak pernah syukur apa yang dapat. Pernah tak bangun? Kita kena bagi tahu, ya Allah Tuhanku, gerakkanlah jantung aku ni. Ya Allah, bagilah nafas kat aku. Bagilah nafas. Tak pernah minta. Tak pernah minta Allah bagi. Tapi pernah tak kita bersyukur? Betul. Tak mustahil bagi Allah. Mustahil bagi kita, tak mustahil bagi Allah. Terima kasih yang bagi love banyak-banyak. Thank you. Semoga Allah permudahkan urusan. Allah balas dengan syurga. Allah angkat darjat. Allah beri rezeki capai semua impian. Okey. Pernah tak kita bersyukur bangun ni, ya Allah Tuhanku, terima kasih jantung aku sihat ya Allah. Hari ni ada orang jantung dah tak kuat ya Allah, perlukan mesin. Ya Allah terima kasih ya Allah. Buah pinggang aku ni sihat ya Allah, boleh tapis semua apa yang aku makan. Hari ni ada orang dah kena dialisis ya Allah. Terima kasih ya Allah, aku bagi aku kulit sihat ya Allah, kulit sihat ya Allah. Hari ni ada orang Allah uji dengan sakit kulit yang sangat dahsyat. Okey. Satu lagi Umi nak share lah, nak kongsi ya. Hari tu kan kulit Umi ni jadi jerawat. Jadi jerawat. Umi ni
orang yang jaga kesihatan. Umi ni orang yang jual suplemen. Bila dia jerawat tu stres tau. Rasa macam nak berjumpa orang tak boleh. Nak stres lah, rasa stres kan. Jerawat tu dia jadi radang kala biru. Semua suplemen Umi dah bagi ke orang jadi. Maksud dia orang makan semua feedback, jerawat kecut lah, sihat lah tu. Tiba-tiba diuji macam tu. Pertama sekali kita kena ingat bahawa kita ni ikhtiar saja. Kita ni usaha saja. Pernah tak kita berdoa, ya Allah hilangkanlah jerawat ni ya Allah. Ataupun ya Allah aku nak kurus ya Allah, bantu aku untuk turun berat badan contohlah. Kita tak pernah buat. Kita duk ingat usaha kita je yang mampu. Jadi Umi doa, ya Allah bagilah jerawat ni kecil ya Allah, hilangkanlah radang jerawat ni ya Allah. Aku ni usaha je, aku makan je lah suplemen, aku makan benda sihat, tapi nak buat macam mana ya Allah, jerawat jadi. Tapi tak lega juga. Lepas tu tiba-tiba Umi dengar Ustazah Asma share ada seorang hamba Allah ni diuji dengan sakit kulit yang yang badan dia jadi penyakit kulit yang sangat dahsyat lah, sangat dahsyat. Habis satu badan, habis muka, sampai dia tak boleh buat kerja rumah, sampai dia kena buang kerja. Tapi dia dikurniakan suami yang sangat sabar, dia dikurniakan suami yang sangat soleh, yang jaga dia, yang sayang dia. Okey, sampailah Ustazah Asma bertemu suami dia, bagi buku, beli buku apa semua. Okay, jadi bila Umi dengar macam tu, Umi dengar macam apa yang dia share tu, sampai sangat dahsyat dia uji kulit tu, Umi cakap apa tau? Umi cakap kat jerawat ni, ya jerawat, aku terima kau sebagai satu ujian, menandakan aku ni manusia tak upaya pun, usaha aku ni tak ada upaya pun nak aku sembuhkan sendiri. Sini semua Allah. Terima kasih jerawat sebab sedarkan aku, rasa syukur ni, aku syukur dia, sebab jerawat tu kat situ je. Jerawat tu dia jadi radang tau, jadi colour biru. Dia bukan jerawat biasa dah. Duduk kat sini teruk lah, bagi Umi teruk lah, dia colour biru. Umi tak pernah jadi macam tu kan. Umi cakap, ya Allah terima kasih sebab bagi ada jerawat ni, tak apa, aku terima jerawat ni. Sebab bukan teruk pun, sebab aku boleh lagi buat kerja rumah, aku boleh lagi bercakap, aku boleh lagi buat kerja lain. Sedangkan orang tu, ya Allah sembuhkanlah sakit kulit dia, ya Allah dia teruk ya Allah, sampai dia tak boleh, dia rasa malu, dia rasa down, sampai dia tak boleh kerja, sampai dia tak boleh nak jalankan tanggungjawab sebagai isteri. Ya Allah sembuhkanlah dia. Jerawat Umi hilang, yang radang kalau biru berbulan-bulan tu hilang. Sebab macam Umi cakap tadi, doa lah apa yang kita nak pada orang lain. Kadang kita ni pentingkan diri. Ya, Umi doa sungguh-sungguh. Sebab Umi dengar kisah tu, Umi macam sedih sangat apa yang jadi kat dia. Umi cakap, ya Allah kesian kat dia ya Allah, sebab dia tak boleh nak buat kerja, dia kena buang kerja, tapi dia ada suami yang baik ya Allah. Kesian kat dia, kesian kat suami dia, kesian kat anak-anak dia. Sembuhkanlah dia punya penyakit kulit tu, sampaikan kalau orang tengok tak sanggup nak peluk, nak pegang. Dia punya penyakit kulit tu teruk, yang kita boleh bayangkan. Ni jerawat sikit pun kita rasa stres kan. Bila Umi doa tu, secara tak sedar 2-3 hari, tengok-tengok tempat yang radang tu hilang jerawat. Ya Allah, kejut. Umi rasa macam amazing lah, rasa macam ya Allah. Sebab tu kata doa yang Allah nak mahbul ni sama ada kita doakan orang lain, apa yang kita nak, kita doa lebih lagi tak apa, biar rasa sungguh-sungguh doa tu pada orang lain. Allah akan mahbulkan pada kita, balik pada kita doa yang sama dengan pelbagai bentuk dan pelbagai cara tanpa kita sedar. Okay, jadi hopefully dapat sesuatu hari ni, kongsi video ni pada ramai orang. Semoga kita ubah adab kita cara berdoa, kan? Dan kita tahu masa-masa yang terbaik untuk berdoa. Okay, dan semoga kita faham doa ni apa. Doa ni ibadah, doa ni tanda kita bergantung pada Allah, doa ni tanda kita percaya pada Allah. Dan percayalah, Allah nak bagi tu mudah, Allah nak bagi tu senang. Mustahil bagi kita, tak mustahil bagi Allah. Jadi sampai situ saja sharing Umi hari ni, semoga bermanfaat. Okey, niat Umi berkongsi niat berkerana Allah untuk bagi manfaat pada orang lain. Okey, so mohon maaf jika ada terkasar. Dan Umi doakan yang masuk, yang ada Nur Sabrina Muhammad Rosli, hai Bina, rindu ke awak. Rosidayati, Tuan Basit pun ada ke? Tuan Guru. Okay, Muhammad Yusri, Ruh, Syaidah Ruslan, semualah yang ada ni sebab dia tak nampak, ada yang tak nampak nama. Umi doakan semua impian korang mabur, kita masuk syurga sama-sama, kita jadi jiran di syurga.
jadi orang yang bermanfaat, orang yang bermanfaat. Mahbuskan doa dia bahagia, tenang, dipermudahkan segala urusan, mahfuz segala-galanya. Tak tahulah nak doa apa lagi. Doakan suami saya dapat kerja di Lembaga Sekretariat. Kita doakan Rushaida, suami dia dapat kerja yang terbaik untuk dia, dimudahkan Allah, dilimpahkan rezeki yang berkat. Amin, 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 amin. Allahu Akbar. Doakan Rushaida, yes, kita doakan sama-sama suami dia dapat kerja. Bantu Rushaida ya Allah, bantu suami Rushaida untuk dapat kerja yang terbaik ya Allah, permudahkan usaha mereka dan pakai sikit. Okey, jadi sampai situ saja. Umi memang cepat touching sikit sekarang ni kan, kita jadi coach emosi ni dia cepat lah semoga boleh letak lagi doa korang dekat komen ni, walaupun kata Umi tutup dah habis finish. Okay, kita doa sama-sama, contoh Yusri masuk, Yusri doakan semua yang ada. Nanti Rushaida masuk, Rushaida doakan semua, Farah masuk, Farah doakan semua. Kita letak dekat komen ni doa-doa supaya kita sama-sama berdoa. Kita semua sama-sama perlukan doa malaikat untuk angkat kan. Okey, jadi assalamualaikum. Sampai situ saja. InsyaAllah lepas ni kita live lagi. Okay, boleh bagi tajuk-tajuk idea tajuk-tajuk untuk Umi kongsi lagi. Assalamualaikum.